Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita berada dalam majlis ilmu ini. Dan lebih-lebih lagi kita syukur pada Allah kerana Allah memberi kesempatan pada kita untuk kita berada pada separuh daripada bulan Sya'ban ini. Dan insya-Allah bermula daripada hari ini sampai kepada 30 Sya'ban ini, bagi orang yang dia tak biasa puasa sunat, maka dia menjadi hukum makruh untuk dia nak puasa sunat. Kerana dia tak biasa puasa sunat dalam pada masa-masa yang lain. Dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang disebut dalam pandangan ulama kita dalam menyatakan bahawa makruh hukumnya kita berpuasa lepas pada 15 Sya'ban bagi orang yang tak biasa puasa. Tapi kalau dia biasa puasa sunat Isnin Khamis dan dia biasa puasa pada bulan-bulan yang lain, maka dia boleh teruskan, dia nak puasa lagi dan sebagainya. Berada pada separuh daripada bulan Sya'ban ini, kita tahu bahawa dalam bulan Sya'ban ini ada pandangan-pandangan yang berbeza-beza di kalangan setengah-setengah ulama. Ada yang mengatakan bahawa besarnya nilai separuh daripada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, yang bagi setengah-setengah tempat dan masjid semalam mereka membaca Yasin, mereka tazkirah, mereka buat macam-macam cara. Dan bagi setengah-setengah di kalangan kita, dia tak tahu apa dia tarikh dan bila masanya. Tapi bagi ada orang yang dia tahu ada kelebihan, dia buat. Orang yang tak ada, dia tak tahu tentang kelebihan, dia tak buat, tak jadi masalah dalam perkara demikian. Siapa yang dia nak buat, dia buat. Dan siapa yang tak nak buat, dia diam-diam sudah. Supaya tidak berlaku perbalahan di kalangan orang Islam dan tak banyak pertelingkahan sesama kita. Ada pun hadis-hadis yang cerita tentang mengenai kelebihan pada malam nisfu Sya'ban ini. Hadis-hadis tersebut memang hadis yang dhaif. Hadis yang cerita tentang mengenai kelebihan-kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tidak ada hadis yang kuat ataupun hadis yang memang mutawatir, tak ada. Yang cerita tentang mengenai malam nisfu Sya'ban. Semua hadis-hadis yang ada, hadis-hadis yang fadail a'mal. Kalau para hadirin sekalian baca dalam kitab Durratun Nasihin misal contohnya, jumpa cerita tentang mengenai malam kelebihan malam nisfu Sya'ban. Kemudian kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain ada hadis-hadis yang menyebut kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau kita nak baca betul-betul, kita perhati, maka di sana tidak ada hadis-hadis yang kuat yang cerita mengenai kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tetapi dalam Islam tak menjadikan satu benda yang dilarang pada kita dan tidak menjadi satu benda yang menjadikan hukum dosa besar apabila kita buat benda demikian. Dalam Islam, siapa yang dia nak buat, dia akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak nak buat, maka dia jawab juga depan Allah nanti. Dia jawab kenapa dia tak nak buat berdasar pada ilmu masing-masing yang ada ini sendiri. Dan ni benda yang paling besar yang kita kena jaga. Adabu ikhtilaf dipanggil. Adab dalam kita berbeza pandangan di antara satu sama lain. Tapi yang besar dalam bulan Sya'ban ini yang perlu kita kena ingat dan perlu kita kenal ialah satu peristiwa di mana berlaku dalam bulan Sya'ban ini, peristiwa pertukaran kiblat. Pertukaran kiblat ini benda yang besar yang nak ajar pada kita beberapa perkara yang besar pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Cerita tentang di mana berlakunya di saat mana Rasulullah sampai di kota Madinah. Rasulullah semayang menghadap, awal-awal semayang menghadap pada Masjid Al-Aqsa. Kemudian waktu mana Rasulullah semayang menghadap pada Masjid Al-Aqsa, diejek oleh orang-orang di kalangan orang-orang yang Yahudi ini. Disebut kenapalah Muhammad ini disemayang menghadap pada kiblat yang sama dengan kita juga. Kenapa dia tidak semayang menghadap kiblat pada kiblat yang dia sendiri? Oleh kerana agama dia betul, patutnya dia ni semayang menghadap pada kiblat dia sendirilah. Katanya puak-puak Yahudi menegur dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kebenaran dengan ejekan yang disebut oleh puak Yahudi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula semayang mendongak muka ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang ni dalam keadaan yang Rasulullah dongak muka ke langit, minta, ya Allah, tukarkanlah kiblat ini ya Allah. Selama mana Rasulullah semayang mendongak muka ke langit? Selama lebih kurang 16 bulan. 16 bulan Rasulullah SAW semayang ni muka menadah ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Kemudian apabila Rasulullah doa dan doa, cukup lebih kurang 16 bulan ini, barulah tengah-tengah Rasulullah semayang zuhur. Ada satu riwayat kata semayang asar. Tengah Rasulullah SAW semayang asar pada dalam bulan Syaban. Ada yang kata pada 15 Syaban, pada hari inilah. Ada satu riwayat kata pada 17 Syaban. Macam-macam pandangan ulama-ulama. Yang sebut pada dalam, yang pentingnya dalam bulan Syaban turun ayat Al-Quran Karim. Tengah-tengah Rasulullah semayang baru 2 rakaat, Rasulullah SAW turun saja ayat Al-Quran, sebut qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, aku sentiasa melihat wajah kamu mendongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Maka sekarang wahai Muhammad, tukarkanlah kiblat kamu daripada Masjidil Aqsa ubah kepada Masjidil Haram pula. Rasulullah baru semayang 2 rakaat menghadap pada Masjidil Aqsa, menghadap pada Masjidil Aqsa ini. Lalu turun ayat ini, Rasulullah pun berjalan bergerak memusingkan jasad Rasulullah menghadap kepada Masjidil Haram pula. Bila Rasulullah pusing saja, sahabat-sahabat yang lain pun bergerak pusing sama. Pusing sama. Bila pusing sama tersebut, sahabat yang berada saf yang akhir sekali memusingkan jasad dia saja. Bila pusing jasad ini, siap semayang 2 rakaat menghadap pada Masjidil Haram, 2 rakaat menghadap pada Masjidil Aqsa. Lalu bila dah ubah saja ini, lalu di waktu ini siap dia semayang, sahabat-sahabat bagi tahu, kiblat kita sudah tukar, kiblat kita sudah tukar. Dan ada satu kumpulan sahabat yang sedang semayang di Masjid Quba. Bila dia semayang tengah-tengah rukuk, bila tengah-tengah rukuk ni, tiba-tiba sahabat-sahabat yang lain datang laung saja, demi Allah, sesungguhnya kiblat kita sudah ditukar menghadap pada Masjidil Haram pula. Sahabat-sahabat ni memusingkan jasad masing-masing dalam rukuk itu. Masing-masing dalam rukuk itu pusing jasad menghadap pada Masjidil Haram pula. Bila tukar saja pada Masjidil Haram, orang kafir mengejek Rasulullah SAW. Orang kafir kata pada dia, apalah Muhammad, sekejap menghadap pada Masjidil Aqsa, sekejap menghadap pada Masjidil Haram, lepas pada ni semayang menghadap ke mana pula? Sebut saja demikian, Rasulullah terasa hati dalam hati Rasulullah, menghadap pada Masjid Aqsa pun tak kena, nak menghadap pada Masjidil Haram pun tak kena. Lalu turun ayat Al-Quran Karim, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Telah bercakap di kalangan manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Sebab begini wahai Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib, sesungguhnya milik Allah lah, sebelah timur pun milik Allah, sebelah Masjidil Aqsa pun milik Allah, sebelah Masjidil Haram pun, sebelah barat pun milik Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, Allah bagi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Ulama-ulama sebut peristiwa pertukaran kiblat ini, peristiwa pertukaran kiblat ni nak ajar pada kita beberapa perkara yang besar. Yang pertama katanya ulama dalam kita berdoa jangan putus asa kepada Allah. Doa ni jangan putus asa. Cuba tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa 16 bulan baru Allah mustajab.
Kita ni kalau Allah mustajab 16 tahun pun satu rahmat. Dalam kitab doa ni jangan harap. Nikmat yang kita dapat hari ni hasil daripada mana? Doa daripada nenek kita dahulu. Doa daripada ayah kita dahulu. Arwah ayah kita dahulu, doa kita, baru kita dapat nikmat hari ni. Nikmat yang kita kecapi hari ni. Maknanya apa dia? Kadang-kadang doa dahulu pun tak dapat lagi sampai hari ni. Tapi bila kita dapat di akhirat nanti, jangan putus asa. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa pun sampai peringkat nak ajab 16 bulan baru Allah mustajab doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kitanya jangan putus asa dalam doa. Doa ni sentiasa, jangan kita malas dalam doa. Nadah tangan, sebab Rasulullah SAW ajar pada kita, ad-du'a mukhul ibadah. Doa ni menjadi otak kepada ibadah. Menjadi otak kepada ibadah. Doa ni Rasulullah sebut, ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin. Rasulullah sebut, ittaqu da'watul mazlum. Jaga-jaga kamu dengan doa orang yang kena zalim. Fa innahu wa bainallahi la hijabalah. Kerana dia di antara doa orang yang kena zalim ni, dia dengan Allah tidak ada hijab langsung. Doa ni menjadi besar dalam hidup kita. Yang pertama. Yang keduanya, kita kena faham bahawa dalam hidup kita ni sendirinya, apabila Allah arahkan suatu benda, jangan bertangguh. Jangan bertangguh dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah ni diajar supaya kita buat cepat-cepat. Ambil peluang pada diri kita. Peluang apa dia? Bulan Rejab, bulan Syaban ni untuk melaksanakan perintah Allah. Jangan kita tangguh laksana perintah Allah dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita. Tukar cepat-cepat pada diri kita ni. Dalam hidup kita ni, kita tahu diri kita ni ada kelemahan. Para hanskan boleh baca sendirilah kelemahan diri. Kerana kelemahan diri ni berbeza di antara satu sama lain. Para hanskan menung seorang-seorang, duduk seorang-seorang je, kita tengok diri kita, pandang diri kita. Bangun tahajud malam misal contoh, bangun malam-malam kita duduk menung. Apa benda yang kita silap dalam hidup kita? Apa benda yang kita teruk dalam diri kita? Tengok sikit, kita seorang hamba Allah yang menyayangi harta misal contohnya. Maknanya dalam hidup kita ni memang kita sayanglah dengan harta. Kawan-kawan kita nak pinjam duit, kita pun tak nak bagi. Kita ni jenis kedekut. Tengok tabung derma pun pejam mata, senang cerita ni. Maknanya dalam hidup kita ni jenis, kita tahu kita ni jenis memang orang yang kedekut. Tolong tukar budaya yang kita kedekut tadi menjadi kita seorang yang pemurah dalam hidup kita. Jangan bertangguh pada diri kita. Pandang lagi pada diri kita, tengok benda apa yang kita silap dalam hidup kita. Maknanya peluang untuk kita memuhasabah. Tengok ada benda yang kita ada kelemahan pada diri kita. Malas baca Quran. Baca Quran ni jadi malas dalam hidup kita. Baca Facebook rajin. Baca apa dia? Baca Twitter rajin. Baca surat khabar rajin. Baca Quran malas. Dalam hidup kita malas nak baca Al-Quran Karim ni malas. Maka tolong ambil Quran, cium Quran tu, tolong riba dan tolong kitanya buka biar kita mengalir air mata kita di atas Al-Quran Karim. Baca Al-Quran. Kita tahu kita ada kelemahan. Kelemahan apa dia? Hafalan kita kurang. Kelemahan kita banyak benda. Kita malas dalam hidup kita nak belajar, menadah ilmu dan sebagainya. Maka ubah dan tukar. Jangan bertangguh dalam hidup. Kerana apa dia? Kerana mati itu tak pernah bertangguh. Mati tak boleh bertangguh. Apabila sampai saat pada diri kita ni, sampai mati boleh tangguh. Kita sebut laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Allah jawab ketika mana orang yang nak dekat nak mati, dia sebut apa dia? Boleh tak ya Allah tangguh aku, jangan bagi mati lagi. Aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Allah sebut apa dia? Walan yuakhirallah. Allah tak pernah tangguh pun. Allah tak akan tangguh. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh ajal pada seseorang ketika mana sampai masa dia untuk menghadap depan Allah. Nak suruh cepat pun tidak, nak suruh lewat pun tidak. Oleh kerana Allah tak tangguh kematian, amalan jangan ditangguh. Amalan jangan ditangguh. Kalau kita tangguh amalan kita, maka rosaklah. Cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nak tangguh amalan dia boleh. Dia boleh tangguh amalan dia. Jangan semayang menghadap ke kiblat ni bila? Nanti tunggu asar nanti. Tunggu maghrib nanti kita tukarlah kiblat. Tak. Rasulullah waktu mana Allah arahkan supaya tukar kiblat, terus tukar kiblat.
pusing jasad, menghadap pada Masjidil Haram 2 rakaat, menghadap pada Masjidil Aqsa 2 rakaat dalam sembahyang yang Rasulullah SAW laksanakan ini sendiri. Lahirlah Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Yang kita pergi ke Madinah tu, kita berjumpa satu tempat yang disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Nak sebutnya demikian. 2. Yang ketiganya, kita diajar supaya apa dia? Jangan pedulikan hidup ini dengan kata orang. Orang nak kata apa, biar dia kata. Tapi dalam hidup kita ni, jangan hidup dengan kata orang, jangan. Nanti apa pula jiran kata disebut. Kalau kita rajin nak datang masjid, kan nanti orang kata kita warok pula, disebut demikian. Kalau kita rajin dengan kuliah, orang kata kita ustazah pula, disebut. Kalau kita rajin baca Quran, orang kata kita ni qari pula. Jangan hidup dengan kata orang, jangan. Jangan hidup dengan kata orang. Kerana orang ni sebut tak kena kalau kita buat. Kita masak, para hadirin sekalian, masak misal contohnya. Masak, elok dah masak, siap je. Anak kita duduk, mama masak apa? Nanti kata-kata, masak hari ni tom yum je, kita sebut demikian. Alah, kenapa tom yum, goreng je lah, disebut demikian. Anak kita sebut tak kena kita buat. Kita goreng, dia kata apa dia? Kenapa goreng tak gulai, disebut demikian. Kalau kita masak gulai, dia sebut pula, kenapa asyik gulai je, disebut. Tak ada masakan lain. Sebut tak kena kalau kita buat nak hidup dengan kata orang. Tu contoh, tu baru kat dapur, bukan lagi tempat lain lagi. Kalau tempat lain, kalau kita nak hidup dengan kata orang, kita akan sesat sampai bila-bila. Tak jumpa jalan dalam hidup kita. Tapi hidup dengan kata Allah. Hidup dengan kata Allah ni apa dia? Dalam hidup kita ni, kalau Rasulullah SAW nak menghadap pada Masjid Aqsa pun tak betul, menghadap pada Masjid Haram pun tak betul. Tetapi hidup kita ni dengan kata Allah. Kata Allah ni apa dia? Kita menutup aurat. Yang penting tutup aurat. Anda biasa buat contoh demikian. Nak tutup aurat macam mana? Tutuplah. Para hadis sekarang nak tutup dengan apa dia? Nak tutup dengan kain, tutup. Nak tutup dengan tonram, tutup. Ni panggil. Nak tutup apa dia? Dengan baldi, tutup. Ni anda sebut 2-3 hari yang sudah ni. Nak sebut. Yang penting tutup aurat. Kita nak hidup dengan kata orang, tak selesai sampai bila-bila dalam hidup kita ni. Kerana apa dia? Kerana dalam hidup kita ni, kita kena jaga Allah, bukan jaga orang. Jaga Allah ni benda yang besar. Sehingga keluar hadis Rasulullah SAW sebut apa dia? Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau kamu jaga Allah, kamu jaga orang. Ada orang nak jaga kamu? Tak semesti. Waktu mana kamu baik dengan dia, dia akan jaga kamu. Tapi waktu mana kamu dah mula renggang dengan dia, dia tak akan jaga kamu. Dia tak akan jaga kamu. Tapi kamu jaga Allah, sama ada kamu dalam keadaan senang ataupun susah, Allah akan sentiasa mengenali diri kamu. Ta'arraf ila Allah fi raqa ya'rifka fi syiddah. Siapa yang mengenali Allah dalam keadaan dia senang, Allah akan kenal pada dia waktu mana dia susah. Nak sebut gambaran apa dia? Dalam hidup kita ni, jaga Allah itu keutamaan. 3. Yang keempat, ambil peluang dalam bulan Syaban sebegini, menukar cara hidup kita menjadi semakin saleh. Sebagaimana Rasulullah SAW tukar daripada kiblat ini, ulama kata ni simbolik dipanggil, bukan tak soleh. Sebelum daripada ni soleh tak soleh? Ya soleh. Sebelum daripada ni dah baik dah. Tapi apabila tukar kepada Masjidil Haram, ia semakin lebih baik dalam hidup kita. Sebelum daripada ni kita dah belajar dah, tapi sekarang kita lagi belajar pada diri kita menjadi semakin terbaik dan semakin terbaik. Maknanya umat Muhammad ini bukan umat yang statik, tidak. Umat Nabi Muhammad SAW, dia diajar supaya semakin lama kita hidup, semakin terbaik dan semakin terbaik. Sehingga kan kita meninggal dunia dalam keadaan kita sebaik-baik mungkin yang kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara diajar dalam bulan Syaban. Sebab tu bila kita berada pada separuh daripada bulan Syaban ni, kita kena faham 2-3 benda yang besar ini. Dengan tujuan apa dia? Untuk kita nak masuk dalam bulan Ramadan ini sendiri. Ini yang nak sengaja nak sebut supaya tak berlaku pertelingkahan di kalangan kita. Sebab ana terima banyak sangat mesej-mesej, terima dalam apa dia, telefon minta, ustaz tolong tak nak tanya ustaz, nak kena buat apa dia malam nisfu Syaban, nak kena buat apa dia apa hari yang disebut dengan nisfu Syaban dan sebagainya. Ana kata di antara amal yang paling baik yang nak buat apa dia? Istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana para nabi dan para nabi dia buat amalan inilah. Dalam hidup kita ni, istighfar, taubat ni menjadi besar pada diri kita.
Yang kita nak baca Yasin ke, nak sembahyang sunat ke, ni soal nombor 2, nombor 3. Yang utama apa dia? Istighfar dan taubat pada Allah. Yang tu yang besar pada diri kitanya. Mudah-mudahan kita ni sentiasa bersih dan bersih kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan naik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi pengajian kita ni. Anda nak cuba habiskan juga sebelum daripada kita masuk dalam bulan Ramadan ni, tentang adab dan akhlak kita dalam kita menjadi orang yang belajar. Bila kita belajar, di sana kita ada adab dan juga akhlak. Akhlak dalam kita menuntut ilmu, dengan murabbi kita, dengan guru kita ni, kita nak kena ada akhlak dan ada adab. Di antara adab kita ni apa dia? Yang ketujuh hari ni nya, janganlah seorang pelajar itu memperdalamkan satu ilmu yang tertentu sehingga sebelumnya itu belum cukup dia mengerti dan dipahami sebenar-benarnya, serta meresap dalam hatinya. Ini di antara turutan ilmu dipanggil. Nak belajar satu ilmu, jangan belajar lompat begitu, jangan. Belajar ilmu ni, adab dalam kita belajar ni, belajar satu-satu, kena faham dahulu dalam kaedah akidah. Misal contohnya, faham dulu mengenai akidah, biar masuk dulu dalam jiwa kita. Kemudian faham yang kedua apa dia? Faham yang disebut dengan ibadah, biar kita boleh laksanakan perintah Allah. Yang ketiga apa dia? Memahami akhlak. Ni turutan ilmu dipanggil demikian. Kalau kita nak turut lagi ilmu, yang pertama belajar dalam hidup kita ni, belajar apa dia? Belajar tafsir. Belajar tafsir. Lepas pada kita boleh baca Quran, kita boleh baca Quran ni, di antara benda yang kita kena buat apa dia? Belajar tafsir. Habis belajar tafsir, sambung lagi belajar apa dia? Belajar hadis. Ni ilmu yang kita kena belajar. Kemudian habis belajar hadis, belajar apa dia? Belajar sirah. Lepas pada kita belajar sirah, kita belajar apa dia? Barulah kita rinci-rincikan satu-satu, termasuk dengan ilmu tasawuf yang kita belajar ini. Maknanya turutan tu kena ada. Kalau orang yang tak belajar ilmu, dalam ilmu hadis ni panjang lagi, dalam ilmu tafsir, dia ada asbabun nuzul, dia ada apa dia? Dia ada yang namakan dengan nasakh dan juga mansukh. Ayat nasakh, ayat mansukh, dia panggil demikian. Dalam kita belajar ni kena satu. Jangan langkau, jangan cepat nak belajar benda yang urusan dunia, yang akhirat kita tak belajar. Para hadirin sekalian, kita kan sibuk di kalangan keluarga kita sibuk ajar dia tentang dunia, tapi akhirat kita tak belajar. Anak-anak kita belajar tentang dunia. Dunia ni kalau tak belajar pun kita hidup di dunia dah. Tapi kalau kita tak belajar akhirat, kita sesat. Para hadirin sekalian, satu ulama-ulama dalam belajar, baik Ibn Sina, Al-Khawarizmi, sebutlah nama-nama apa dia, orang-orang yang unggul dalam bidang-bidang yang terunggul di kalangan mereka. Mereka belajar apa dia? Mereka belajar Al-Quran dahulu. Faham Al-Quran. Lepas pada faham Al-Quran, baru mereka belajar hadis. Lepas pada itu, barulah mereka rinci-rincikan satu-satu ilmu yang mereka belajar ini sendiri. Sama juga dengan kita. Kadang-kadang kita ni Quran tak boleh baca lagi. Anak-anak yang dihantar keluar negara, berapa ramai yang tak boleh baca Quran? Quran tak boleh baca lagi. Nak pergi luar negara buat apa? Nak pergi belajar sampai luar negara, nak buat apa dia? Quran tak boleh baca. Bila dia pergi luar negara, dia mula jadi terkejut. Dia menjadi kejutan budaya dalam diri dia. Apa dia kejutan budaya pada diri dia? Dia mula berubah kan. Yang dahulu menjadi tokoh pelajar, misal contoh, menjadi contoh, tiba-tiba dia sampai di luar negara, dia sebut inilah gaya hidup dia, gaya hidup yang baru, warna-warnikan rambut. Dia nasib baik je hidung tak boleh naik, dia panggil. Kalau naik hidung ni boleh dibaiki, dia baiki. Dia mula berubah. Anak-anak muda kita yang belajar luar negara, dia dekat Malaysia ni, dia tak pernah minum arak. Dia pergi keluar negara, dia pergi minum arak. Tak pernah masuk kelab malam. Kelab malam ni tak pernah masuk. Luar negara, sampai keluar negara, dia tidak ada Al-Quran dalam jasad dia. Dia dah mula masuk dalam kelab malam dan sebagainya. Punca apa terjadi demikian? Jawabnya kerana dia tidak dimasukkan Al-Quran dan tidak dimasukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nak belajar apa pun, yang ni keutamaan pada diri mereka ini sendiri. Dia kena jadi demikian. Satu Imam Syafi'i rahimahullah pada usia 7 tahun dah khatam 30 juzuk Al-Quran Karim, dan sudah hafal 30 juzuk Al-Quran Karim dalam jasad dia. Ni Imam Syafi'i rahimahullah. Kita 7 tahun
tengah-tengah main apa dia lagi, tengah main dengan anak patung lagi, tak kena lagi. 7 tahun tak tahu ke mana lagi. Tapi bagaimana mereka didik, ulama-ulama dahulu didik dan perincikan ilmu-ilmu di kalangan mereka ini sendiri. Ilmu itu tentulah berurutan secara tertib dan sesuai yang diperlukan, antara diletakkan dahulu. Letak dahulu ilmu mana yang kena belajar pada diri kita ni, kemudian yang belakangnya. Jadi yang satu pasti ada kaitan dengan yang lain. Ilmu itu biar berkait di antara satu sama lain. Macam ni, ilmu yang kita faham tentang nisfu Sya'ban. Orang yang belajar ilmu tentang nisfu Sya'ban, dia akan tahu terus siapa yang nak buat amalan, dia buat. Kerana ada hadis yang fadail amal, cerita bagaimana malaikat Jibril kejut Rasulullah SAW bangun malam nisfu Sya'ban. Rasulullah tengah tidur, lalu malaikat Jibril kejut Rasulullah SAW. Bila kejut saja Rasulullah tanya, kenapa kamu kejut aku ya Jibril? Lalu malaikat Jibril jawab, hadhi lailat min nisfi Sya'ban. Malam ni di antara malam nisfu Sya'ban, di mana pintu-pintu langit terbuka dan Allah memustajabkan doa-doa manusia. Qum wasal warfa' ra'sak warfa' yadaika ila sama. Disebut ada Rasulullah, wahai Rasulullah, bangun dan sembahyanglah. Sembahyang, angkat tangan kamu ke langit, berdoalah pada Allah, dan Allah akan mengkabulkan doa, kecuali beberapa golongan manusia yang tidak diterima doa dia pada malam nisfu Sya'ban. Disebut tentang siapa yang tidak diterima doa-doa pada malam nisfu Sya'ban. Siapa? Orang yang akilur riba, orang yang makan riba, orang yang uququl walidain, orang yang derhaka pada anak, orang yang derhaka pada kedua ibu bapa dia. Bangun tahajud malam, bangun sembahyang sunat pada malam nisfu Sya'ban, doa pun Allah tak terima doa dia, kecuali dia minta maaf dengan kedua ibu bapa dia. Siapa lagi Allah tak terima doa pada malam nisfu Sya'ban? Sebut lagi dalam hadis Rasulullah SAW, sebut apa dia? Al-mudminun khamr, orang yang ketagih arak, orang yang minum arak, doa dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban. Orang yang minum arak, orang yang hisap dadah, orang yang hisap rokok, senang kita. Orang yang hisap rokok jangan main-main. Malam nisfu Sya'ban Allah nak dengar doa kalian. Doa kalian tidak didengari di sisi Allah. Kenapa Allah tak dengar doa orang yang hisap rokok pada malam nisfu Sya'ban? Kerana dalam rokok ada dadah, dalam rokok ada arak. Oleh kerana dalam rokok ada dadah, dalam rokok ada arak, ni marah orang yang hisap rokok ni, merah telinga masing-masing tak benar. Nak sebut oleh kerana dalam rokok ada dadah, ada arak, apakah Allah akan terima doa kita? Allah tak akan terima doa kita. Kan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai ada seorang hamba Allah yang berjalan jauh, kusut masai rambut dia, jasad dia dalam keadaan letih, baju dia dalam keadaan mekonyok, baju dia dalam keadaan mekonyok ni. Lalu dia mengangkat tangan dia sebut, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan makanan haram. Wa malbasuhu haram, pakaian dia pakaian haram. Wa ghuziya bil haram, dia suap di mulut dia, di bibir dia dengan benda yang haram. Fa anna yustajabalah. Rasulullah tanya, bagaimana Allah nak mustajabkan doa dia? Bagaimana Allah nak mustajabkan doa dia? Maknanya apa dia? Orang ni doa dia tidak diterima di sisi Allah. Siapa lagi doa tidak diterima di sisi Allah? Disebut orang yang tinggalkan salat, tarkus salah, orang yang meninggalkan salat. Siapa lagi doa tidak diterima di sisi Allah? Orang yang mendedahkan aurat. Orang yang mendedahkan aurat, doa kalian diterima di sisi Allah. Kalian doa malam nisfu Sya'ban, tapi kalian waktu mana doa tersebut, waktu ni Allah terima doa kita? Allah tak terima. Kenapa? Kamu mendedahkan aurat ini. Kamu mendedahkan aurat, habis pahala-pahala kamu. Pahala-pahala kamu dirosakkan dengan cara demikian. Disebut. Hadis ni hadis kuat tak kuat? Hadis ni hadis fadail a'mal. Orang yang belajar tentang kelebihan amalan, di sudut amalan boleh buat tak boleh buat. Orang yang belajar dan dia faham tentang kaedah hadis, maka boleh buat kerana dia tidak bercanggah dengan akidah dan juga syariat. Dalam fadail amal boleh nak beramal. Manakala yang disebut yang tak boleh nak beramalnya hadis dhaif ni bila? Waktu mana terlibat dengan masalah akidah. Bila terlibat dengan masalah akidah, ni tak boleh nak digunakan. Tetapi dalam melaksanakan benda yang ibadah, dalam masalah nak buat benda-benda yang demikian, Islam membenarkan dan Islam tidak melarang cara demikian. Atau cara demikian. Yang tu supaya kita ni tidak berkelahi.
Bila kita belajar, kita tak berkelahi lah. Tapi yang jadi masalah kita ni, senang nak berkelahi punca apa dia? Kerana kita belajar tak mengikut turutan. Bila belajar tak mengikut turutan, itulah jadinya. Orang sebut tak ada hadis. Tak ada hadis ni, kita pun tak ada terus. Lepas tak ada tersebut, kita mula bid'ah orang. Bid'ah kita sebut demikian. Mula kita merosakkan orang. Akhirnya, tak ada siapa yang nak buat. Tak ada orang buat. Yang ni merosakkan di antara satu Melayu. Yang nak buat, dia buat. Tak nak buat, diam-diam sudah. Itu benda yang demikian. Jadi yang pasti ada kaitan dengan yang lain. Seorang yang mendapat pertolongan daripada Allah ialah orang yang memelihara cara belajarnya. Siapa yang nak suruh Allah tolong dalam hidup dia, dia kena jaga adab-adab dia dalam menuntut ilmu. Adab dia menuntut ilmu apa dia? Dia ikut turutan dalam dia belajar ini sendiri. Kita ni kita tahu kan ada kelemahan kita. Di antara kelemahan kita apa dia? Kita tak faham lagi tafsir Al-Quran. Carilah guru-guru Al-Quran, guru tafsir Al-Quran. Ramai kan ustaz-ustaz yang mengajar tafsir Al-Quran. Maka kita cari tafsir Al-Quran daripada Alhamdulillah sampai minal jinnati wan nas. Yang kita khatam dalam hidup kita, dalam kita belajar ini sini. Cara demikian. Artinya dengan ketertiban yang teliti dan meningkat dari satu yang lain, melanjutkan berikutnya ini sendiri, menambahkan lagi ilmu pada kita. Jadi tujuan belajar itu adalah memetik yang lebih tinggi sesudah mendapatkan yang ada di bawahnya. Lepas pada kita belajar, jangan terhenti dengan kita belajar setakat tu je. Sebab tu anak biasa tegur kan, orang kita kan, kalau dia belajar ilmu tajwid misal contoh, sejak muda sampai tua tajwid dia belajar. Yang ni jadi rosak pada diri dia. Dah kita belajar ilmu tajwid, belajar 2, 3, 4 tahun belajar ilmu tajwid, cukup lah, padan lah tu. Kerana apa dia? Kerana ilmu tajwid ni kalau kita nak mendalami lagi, memang lagi banyak. Nak belajar lagi ilmu takhasus dalam tajwid, cuma nak sebutnya, bila kita dah dapat asal 2, 3 benda tersebut, kita pun tambah meningkat sikit lagi, pergi kepada apa dia? Ilmu tarannum. Lepas pada ilmu tarannum, kita dah belajar tarannum, kemudian tingkatkan lagi apa dia? Ilmu tafsir, ilmu tadabbur, ilmu-ilmu yang ada ni kita tambah dan kita tambah. Ni belajar mak idgham sejak muda sampai tua, mak idgham dia ni tambah tukar-tukar dalam hidup dia ni. Yang tu yang akhirnya anak nak tegur sikit, kadang-kadang kita, anak-anak kita belajar tahfiz, dia belajar sampai syubrah, dia balik dia dilantik jadi ustaz, dia sudah jadi imam. Orang pun mula tanya dia hukum, dia boleh jawab? Dia tak jawab, dia tak boleh nak jawab. Dia belajar tentang pengajian qiraat, dia belajar qiraat. Apabila dia belajar qiraat, dia tak belajar tentang syariah, dia tak belajar tentang ilmu usuluddin. Macam mana dia dianggap dia orang yang faqih dalam agama? Mula jadi rosak. Dia belajar dalam bidang Al-Quran. Dalam bidang Al-Quran, dia tahu nak sebut lafaz macam mana, nak sebut dad macam mana, nak sebut sin macam mana, nak sebut kalimah-kalimah ni macam mana. Yang tu dia belajar. Tapi kalau kita tanya tentang hukum, dia jawab juga. Dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Dia sesat dan dia menyesatkan orang lain kerana dia tak belajar. Habis tak belajar, inilah yang menyebabkan akhirnya ilmu kita tidak berkembang. Satu dalam belajar ni ikut tertib. Orang yang belajar tahfiz, orang yang belajar hafiz Al-Quran, bagus, dia menghafal Al-Quran, bagus. Tapi dia kena faham terhadap apa yang terdapat dalam kandungan Al-Quran. Dan anda tegur banyak dah tahfiz. Kadang-kadang waktu mana anda dijemput oleh mana-mana pusat-pusat tahfiz dan sebagainya, anda tegur pada mereka, jangan mengajar menghafal je, jangan mengajar sama apa yang terdapat dalam Al-Quran ni. Nak mengajar menghafal, banyak tempat boleh mengajar menghafal. Tapi nak memahami yang terdapat dalam Al-Quran tu tak banyak tempat. Guru-guru je mengajar menghafal, ramai. Pergi duduk, kemudian ulang di kaedah-kaedah menghafal, banyak tempat. Tapi di sudut nak mendalami itu, yang terdapat ini, yang ni yang menjadi kelemahan di kalangan kita, yang perlu kita baiki. Kena baikin. Jadi tujuan pelajar itu adalah memetik yang lebih tinggi sesudah mendapat yang ada di bawahnya. Yang kita dah dapat dah sikit ilmu, tambah lagi. Macam dahulu kita belajar kitab bimbingan mukmin. Sekarang kenapa kita belajar kitab yang ni? Mustaqlas ayat Hawa ni. Kenapa dia kita belajar demikian? Tazkiyatun nafs. Kenapa kita belajar ni? Kerana kita dah belajar dahulu yang namakan dengan kitab yang disebut dengan kitab bimbingan mukmin. Yang ni huraian terhadap bimbingan mukmin. Kemudian sikit lagi, kalau Allah panjangkan lagi umur kita ni panjang lagi, habis kitab ni,
dalam masa 2-3 tahun kita habis belajar kitab ni. Kalau habis 2-3 tahun, kemudian kita dah khatam 2-3 tahun kitab ni, kita sambung lagi kitab yang lebih tebal. Kitab yang lebih tebal apa dia? Kitab Ihya Ulumuddin misal contohnya. Belajar yang berjilid-jilid tu, 14 jilid senang kita. Biar kita betul-betul faqih, biar kita betul-betul alim dalam biar. Maknanya kita dah dapat satu. Dia naik sikit demi sedikit. Kalau para hanis kan rasa berat, dulu kan anda pernah baca kitab Al-Hikam, anda tengok semua berkerut je wajah. Belajar tu nak faham tu payah je. Jadi anda kata kita kena kurangkan sikit, undurkan sikit. Nak suruh faham, kalaupun tak datang sini pun, kalau ustaz ni tak ada pun, misal contoh kita boleh baca. Nak suruh kita boleh baca, faham juga dengan kita baca. Paling-paling tidak ni. Jadi sebelum daripada kitab ni ada lagi kitab yang lebih mudah. Kitab lebih mudah apa dia? Penawar bagi hati misal contohnya. Ni penawar bagi hati tu ringkas, kecil je. Kitab tersebut kalau kita nak faham lagi terhadap apa dia, yang namakan dengan kepahaman kita dalam bidang tasawuf ini sendiri. Dengan cara semacam ini sayogianya, ia tidak membuat rosaknya suatu ilmu dengan jalan mengada-ngadakan hukum sendiri. Dengan cara ni lah kita tak jadi rosak ilmu kita, dengan cara jalan kita mengada-ngadakan hukum sendiri. Kalau ia berbuat demikian, tentulah ia sering kali timbul perselisihan pendapat antara ia dengan semua kawan-kawannya. Yang jadi masalah kita ni menjadi bertengkar ni kerana apa dia? Pergi belajar ilmu, belajar terus ilmu yang tentang ilmu hadis, yang kita sendiri tidak pakar hadis. Belajar ilmu yang disebut dengan ilmu mustalah hadis, belajar kita? Tak belajar. Jarah wa ta'dil, belajar kita? Tak belajar. Dalam ilmu jarah wa ta'dil, tak belajar pun kita. Tapi orang Melayu kita ni, walaupun dia tak belajar ilmu jarah wa ta'dil, dia tolak. Jarah wa ta'dil ni maknanya ada riwayat yang cacat, ada orang ni yang dia ada kecacatan pada peribadi dia. Kita tak belajar ilmu demikian. Apabila kita tak belajar ilmu demikian, akhirnya kita mula keluarkan hukum. Setengah-setengah orang dia kata semua hadis ni tidak layak untuk dipakai. Hadis ni yang kita nak guna ialah hadis yang mutawatir. Hadis yang tidak mutawatir maka kita tak boleh terima. Dia panggil demikian. Hadis mutawatir ni, ada seorang ulama kata ada satu je hadis mutawatir. Dalam dunia ni ada satu je hadis mutawatir. Hadis apa dia? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang sebut siapa yang mereka-reka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tertolak, maka dia telah menyediakan tempat dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis tu je hadis mutawatir. Yang lain tidak mutawatir. Hadis yang tak kuat semua. Dalam keadaan dalam membincangkan perkara demikian, orang Melayu kita yang belajar sikit-sikit ni, dia terus dia menolak hadis yang lain, dia tolak, akhirnya hadis pun dia tak boleh terima, tak kena gaya. Yang ni yang berlaku di kalangan kita. Faham ke tak faham, buat faham lah senang kita. Nampak termenung semua cerita. Nak sebut peringkat-peringkat pengajian dalam diri kita ni. Kalau ia berbuat demikian, tentulah ia seringkali timbul perselisihan pendapat antara ia dengan semuanya. Jadi tidak patutlah terjadinya suatu kesalahan ataupun pertengkaran yang disebabkan oleh seorang saja kerana adanya satu masalah yang berasal daripada pengetahuan yang dikaji secara sendirian. Anda buat contoh yang mudah apa dia? Sebelum daripada ni kan, orang Melayu kita ni timbul solat cara Nabi misal contohnya. Solat cara Nabi. Dia datang, dia bawa buku pula, dia tulis buku. Dia kata, ni solat cara Nabi. Cara Imam Syafi'i tak betul, Imam Hanafi tak betul, imam yang lain tak betul. Akhirnya merosakkan di kalangan kita. Ada dulu kitab yang diharamkan oleh Jakim haramkan. Satu kitab ajar macam mana dalam sembahyang boleh nak angkat telefon. Ada buku tu. Kemudian kalau bunyi telefon, kita boleh pergi berjalan sikit 2-3 langkah, ambil telefon, angkat telefon. Kemudian macam-macam gaya. Kalau anak-anak menangis, kita boleh tepuk-tepuk dulu anak ni semua. Ni semua ni menjadi kekarutan kerana buat kajian seorang-seorang lah tu. Dia buat kajian seorang-seorang ni, dia jadi rosak di kalangan kita. Tu kena menjadi demikian. Kita pun dengar benda-benda yang macam tu, kita pun jadi rasa kagum terus. Sehingga kan merosakkan tak. Sehingga kan ada setengah dia kata tak perlu kita bermazhab. Dalam hidup kita ni tak perlu bermazhab. Kita ni perlu ikut apa dia? Cara Nabi je disebut. Mazhab-mazhab ni tak perlu. Ni dah jadi rosak dia. Dia mula jadi rosak sedikit demi sedikit pada diri dia. Dia panggil demikian.
Padahal ilmu kita setakat mana? Ilmu stoik je, syoik je ilmu yang ada, bukan stoik secoik. Nak sebutnya sikit je ilmu yang ada. Kamu tu ilmu sikit sangat je, tapi kamu nak tarjih, kamu nak tanafikan orang, nak tolak orang tu, nak tolak Imam Syafi'i, nak tolak Imam Hanafi. Setakat mana ilmu yang kamu ada? Kerana apa dia? Kita tidak menuruti kaedah menuntut ilmu dipanggil. Turut dulu dalam kaedah menuntut ilmu. Demikian pula jangan sampai timbul ketidakcocokan dengan kawan-kawannya, tidak sama pandangan dengan sahabat-sahabat, dan hanya disebabkan ilmunya yang diketahui sendiri tadi dan terus diamalkan seorang-seorang. Yang ni yang berlaku perbalahan di kalangan kita ni. Punca apa dia? Puncanya belajar tak habis dipanggil. Ilmu tak masak. Bila ilmu tak masak, itulah jadinya pada masing-masing ni. Sebab kawan-kawan akan melihat dengan mata tercengang seakan ia melakukan amalan yang tidak benar. Marilah kita semua melihat para jemaah, yakni kaum muslimin yang pandai-pandai, mereka meninggalkan pendapat yang didapatkan oleh akal dan cendikawan mereka, sekalipun mereka mengerti bahawa itu adalah ia yang benar. Ini disebabkan apabila memang betul apa yang mereka jadikan pendapat dan perlu diamal, tentu ada asal daripada nas Al-Quran dan hadis, dan semua yang mengetahui isi dan kandungan kedua warisan pokok itu tentu juga akan berpendapat seperti ia sendiri. Perhatikanlah pula sekelompok ahli kedoktoran, mereka akan mengatakan salah pada pendapat mereka yang semula, sebab mereka telah mengetahui yang benar sekalipun hanya daripada seorang doktor. Jadi demikian. Kita ni kadang-kadang di kalangan kita kan, bila kita ni dah mula dah rasa cerdik, akhir kita nafikan orang lain, tolak orang lain. Kita belajar dengan seorang ustaz je, belajar dengan seorang ustaz je, kita nafi dah ustaz-ustaz yang lain. Ni jadi rosak juga pada diri kita. Belajar biar banyak sikit, biar ramai sikit. Dan Nana sentiasa pesan pada para ni sekalian, jangan belajar dengan Nana seorang, jangan. Belajar lagi dengan ustaz-ustaz yang lain. Tumpang sama dengan alim ulama yang lain. Kerana dengan itu kita boleh buat perimbangan dalam ilmu, dalam timbangan dalam ilmu, dan kita tidak menjadi kerosakan dalam pegangan pada diri kita ini sendiri. Macam doktor lah. Doktor ni kadang-kadang ada pandangan yang baru, dia tolak pandangan yang lama yang dia sebut tu. Demikian juga dalam Islam. Dalam Islam ni apabila datang istihad yang baru, istihad yang boleh diistihadkan dalam syarak, maka kita menafikan istihad yang lama ini sendiri. Dulu kan ulama-ulama istihad, tengok TV ni haram. Mula-mula dulu kan, mula-mula keluar TV, ulama kata haram. Ni panggung wayang masuk dalam rumah ni sebut. Tengok panggung wayang pun jadi haram dulu. Sampai orang nak pergi tengok panggung wayang tu, nak pergi panggung wayang tu, yang perempuan tu angkat kasut tumit tinggi kan, berjalan jongkit-jongkit, nak pergi tengok wayang tu, takut mak ayah tahu. Zaman-zaman dulu. Tapi sekarang siapa yang nak kata haram lagi tengok TV? Siapa? Rumah ulama mana yang kata tak ada TV? Kadang-kadang rumah ulama ada 3 TV tak pernah lagi. Nak sebut gambaran apa dia? Mula-mula istihad ni istihad. Kenapa? Bimbang rosak. Tapi oleh kerana benda yang menjadi umum balwa, oleh kerana dia masuk dalam masyarakat, maka di waktu tersebut telah menghilangkan istihad yang pertama, datang istihad yang kedua. Ada dalam masyarakat dia panggil demikian. Allahu Akbar. Tu kena jaga-jaga pada diri kita. Ini disebabkan apabila memang betul apa yang dijadikan, kita berarti segolongan ahli perbintangan juga meyakinkan kebenaran suatu yang berhubungan dengan bintang, sebab mereka berfikir sedalam-dalamnya bahawa yang dikemukakan oleh ahli bintang, sekalipun hanya seorang, itu memang benar dan masuk akal. Ringkasnya ialah bahawa semua itu memang ada salahnya. Maka daripada itu sebaik-baiknya kita mengetahui suatu itu dalam hatinya sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat meliputi ilmunya sehingga dapat memahami segala macam ilmu. Itu sebabnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, la ta'rifil haqqa birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlah. Jangan kamu mengenal kebenaran dengan orangnya. Jangan. Kebenaran ini bukan datang daripada orang, tapi kebenaran itu kamu kena tahu daripada orang-orang, yakni ahli-ahli dalam bidang kebenaran itu sendiri. Jangan tengok pada orang tentang agama ni, jangan. Tapi kamu tengok pada apa dia? Tengok pada ilmu dalam agama ini sendiri. Tugas yang ke-8 ni minggu depan lah, insya-Allah kita sambung. Insya-Allah. Nampak penat tu mikir tu. Dah berhenti sekat ni lah, insya-Allah.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ada beberapa pengumuman yang nak sebut ni. Yang pertamanya nak sebut yang ni pasal pamphlet pembangunan komplek Darut Tibun Nabawi ni. Dan anak hari ni insya-Allah ada pamphlet ni, dan ana minta supaya jemaah-jemaah pakak-pakak ambil nanti, dan pakak-pakak edar di kalangan kita ni, edar di kalangan kita ni, kerana anaknya sebagaimana yang disebut sebelum daripada ni, nak beli satu bangunan di Seksyen 8 untuk nak buat 3 benda pada satu bangunan ini. Yang pertama nak buat kelas tahfiz, sekolah agama tahfiz insya-Allah mulai pada tahun depan. Kemudian yang kedua pusat rawatan Islam, dan yang ketiga pusat pengajian awam An-Nabawi dipanggil demikian. 3 tempat ni pada satu 3 benda ni pada satu tempat. Dan juga oleh kerana nak kena bayar bangunan ni sebanyak lebih kurang 2.5 juta untuk kos termasuk renovation tu, nak baiki ni, maka memerlukan sangat dana untuk diwakafkan. Jemaah yang ada rezeki lebih yang Allah bagi, ana tahu semua ni rezeki lebih semua ni, nampak gaya di kalangan kita ni, ana harap supaya kita pakak-pakak sumbangkan untuk nak beli bangunan ni, nak beli bangunan tadika ni di Seksyen 8, kemudian nak beli dan diwakafkan. Dan ramai dah jemaah-jemaah yang telah bagi wakaf-wakaf tersebut, tambah kita berada pada separuh daripada bulan Syakban ni. Kalau ada benar pahala-pahala kita banyak pada bulan Syakban ini, kita harap supaya Allah tingkatkan lagi pahala-pahala kita ni di saat yang terbaik ini. Jadi pamphlet ni perhatian sekian, tolong edarkan, ambillah 2-3 helai seorang-seorang ni, kita edarkan di kalangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara mara kita. Dan nak sangat dana ni sebanyak lebih kurang 2.5 juta ni, sebanyak ni dengan tujuan nak untuk siapkan tu yang anda sebut banyak kali tu. Kalau kita pakak-pakak bagi 1 juta seorang, selesai masalah ni. Kalau 1 juta seorang, tambah-tambah orang Shah Alam ni pula, rumah pula 2 juta 3 juta seorang kan. Rumah yang mahal-mahal tu takkanlah tak boleh bagi sikit. Kalau tak boleh bagi sikit, bagi banyak-banyak lah sikit. Jadi pakak-pakak kita ni, lepas pada ni kita para hadis sekalian tolong dapatkan pamphlet ni kat depan kita ni, insya-Allah. Yang pamphlet ni nanti masing-masing tolong agih-agihkanlah insya-Allah. Dan ada dah yang bagi pun, yang bagi pada kita ni. Kemudian yang keduanya ni doa dalam solat sebelum memberi salam yang disebarkan oleh jemaah kita ni. Doa ni cantik. Lepas pada fil alamin innaka hamidum majid tu, kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab neraka Jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab kubur. Ya Allah, azab kubur. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada fitnah waktu mana aku hidup dan juga waktu aku mati nanti. Maksudnya ujian. Waktu mana hidup ni ya Allah, banyaknya ujian. Ya Allah, tolonglah jauhkan aku ya Allah. Wa a'udzubika min syarril masihid dajjal. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada, maknanya matikanlah aku sebelum datangnya Masih wa Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, dan juga Dajjal laknatullah yang hujung nanti. Allahumma inni a'udzubika minal ma'si wal maghram. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada, aku lindung daripada, mohon pada kamu ya Allah, daripada segala dosa-dosa dan juga hutang-hutang yang membelit pada diri aku ni sendiri ya Allah. Ini doa ni tak berapa banyak ni yang ada ni, dah disebarkan. Jadi jemaah yang dah disebarkan ada, yang belum lagi ni ada. Kemudian ada, kita akan buat tabung ni, tabung bulan Rejab, bulan Syakban ni, termasuk kita buat dalam tabung ni, kita kutip ada seorang jemaah kita yang ditimpa rumah beliau telah terbakar pada 28 hari bulan 6, telah ditimpa dengan kebakaran pada 28 hari bulan 6 ni. InsyaAllah daripada duit tabungan bulan Rejab, bulan Syakban ni, kita bagi separuh daripada duit tersebut lah insyaAllah, daripada tabungan yang kita kutip hari ni. InsyaAllah kita ada kutipan ini sendiri. Kemudian jemaah sekalian, pada 3 minggu yang sudah ana telah dijemput di Johor
untuk kuliah di Johor tentang siri-siri bab kematian. Bab kematian itu, dan jadi siri kematian ini telah dirakam oleh adik kita yang belajar, yang sedang rakam ini. Dia rakaman kitab ziarah ke alam barzah. Ziarah ke alam barzah ni ada rakaman ni, ada kat luar nantilah. Siri ni, kalau para ahli sekalian ikuti siri ni, maknanya kita buka kitab je lah. Buka kitab, kita tahu muka surat berapa, muka surat berapa. Dia ada lebih kurang berapa siri, dan adalah kat luar sana lah, insyaAllah. Kemudian termasuk madu tu ada kat luar sana nanti. Kemudian madu dan ikan bilis. Nak masuk Ramadan ni, serunding ikan bilis tu. Ada soalan ni, jika orang lalu lalang di depan orang sedang solat, apakah hukumnya? Dosa besar, kecuali kita letak halangan, letakkan tanda, penanda tu supaya apa dia jangan lalu kawasan ini. Dan kita, kalau orang lalu depan kita ni, depan kita disunatkan kita halang dia. Kalau kita sembahyang, orang lalu memang sunat kita halang dia, jangan bagi. Orang Melayu kita dekat Mekah kan, orang halang, orang Arab halang je gitu, dia pergi bersalam pula, Assalamualaikum. Orang Melayu kita ni ada juga yang diingatkan orang Arab tu nak bersalam tengah sembahyang. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana kalau kita melabur wang untuk suatu perniagaan tapi telah ditipu ataupun diseleweng? Yang kena tipu tu nak buat macam mana? Kita dapat pahala daripada orang yang menipu kita. Manakala duit yang diseleweng tu, orang yang tu dia akan jawab depan Allah nanti. Berkenaan sembahyang sunat 100 rakaat pada malam nisfu Syaban, ni tak ada dalil. Yang ni hadis dalam Fadail A'mal pun anda tak jumpa. Yang mana diamalkan oleh Nabi Muhammad. Yang ni tak tahu. Rasulullah sembahyang, tapi Rasulullah SAW sembahyang sunat 2 rakaat. Dalam hadis Fadail A'mal cerita, Rasulullah sujud, dalam sujud tu panjang sujud Rasulullah. Dalam sujud Rasulullah sebut apa dia? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Rasulullah baca doa ni sehingga bila Aisyah kata, aku tengok Rasulullah sujud ni hatta tatla'al fajr, sehingga terbitnya cahaya matahari. Maksudnya masuk waktu subuh barulah Rasulullah angkat kepala Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita buat seberapa mampu yang dapat? Buatlah sembahyang sunat, buat berapa mampu sudah. Yang tak mampu tu baring je, senang saja. Baring je, jangan bangun-bangun. Kemudian sembahyang tarawih lazimnya apabila tahiyat dibaca oleh setengah imam begitu laju, adakah dia dibaca seperti tahiyatul awal? Ni kena tanya tu imam yang laju tu lah. Kenapa yang dia laju sangat? Tanya anda, payahlah nak jawab. Kerana tahiyat tak boleh tahiyat awal, dia kena baca tahiyat akhir lah, kena habiskan tahiyat tersebut. Beza dipanggil. Hari Khamis 5 bulan 7 jam 3 petang, surau Syekh 4, ada kelas pengajian Ustaz Abdullah Yasin bab tadabbur Al-Quran. Kemudian doa minta selamat ni, insya-Allah kita doa, insya-Allah. InsyaAllah doa ni. Kuliah pengajian bersama Ustaz Kamal 9 hari bulan Julai, hari Isnin 3 petang, bilik kuliah muslimat Surau Al-Ansar Seksyen 2 Shah Alam. Kemudian jemaah sekalian, dana yang kita kutip untuk masjid di Palestin tu, dia ada dua dana yang dikutip. Satu yang dikutip oleh MAPIM, satu lagi yang dikutip oleh Muslim Care. Dua-dua membuat masjid yang berasingan. Satu MAPIM yang buat ni katanya dah siap dah, ada sikit lagi belum siap. Ini pamphlet dia lah, pamphlet dia yang ada ni. Satu lagi Muslim Care. Muslim Care ni ana sendiri yang terlibat. Dan Ustaz Ridwan Muhammad Nur yang biasa datang menggantikan tempat ni dia pun terlibat sama. Dan insya-Allah yang ni baru proses nak mulakan pembinaan. Demikian. Yang ni dah siap dah ni. Yang dah siap ni, dan yang ni ada pamphlet dan ada gambar masjid sekali ni. Alhamdulillah, daripada berkat, daripada doa, daripada sumbangan kita ni, siap satu lagi masjid di bumi Palestin.
Jadi yang tak siap di tempat kita lah banyak lagi tak siap. Jadi siapa yang nak buat derma lagi, buat derma untuk siapkan masjid tempat kita. Ni nak beli bangunan ni kena siap juga ni. Nak kena siap juga. Nak beli bangunan ni nak kena siap lagi ni. Jadi pakat-pakat ambil lepas pada ni insya-Allah. Nak kena siap bangunan ni sendiri insya-Allah. Kemudian siapa yang nak menyumbang lagi tu boleh lagi menyumbang. Nak menyumbang, dan pamphlet ni ada disebarkan nanti insya-Allah. Jadi kita baca doa lah, mudah-mudahan kita doa kita ni dimakbulkan di sisi Allah, lebih lagi pada hari yang baik, pada saat yang baik dalam bulan Sya'ban ini sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin khususan ila Muhammad Dani Darwis bin Muhammad Saiful Asri. Allahumma shfi mardah, Allahumma shfi mardah, Allahumma shfi mardah Hajjah Alimah binti Wahab. Allahumma shfi mardah, Allahumma yassir auladana fi imtihanihim khususan ila Syahira binti Sa'dun. Allahumma yassir laha fi imtihanihim. Allahumma yassir, Allahumma shfi mardah, Allahumma shfi mardah Qayyim Wafiq, Allahumma shfi mardah Qayyim Wafiq Muhammad Jumain. Allahumma shfi mardah, Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa ashrafna bi sharafatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la taj'al Qur'ana hujjatan alaina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Allahumma barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Allahumma ashrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.